Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Dr. Mahyudin Daud ke sesi bicara buku IIUM Press bersempena dengan KABI, KABI ketiga, KABI 3.0 Anjuran Majlis Penerbitan Ilmiah Buku Malaysia. KABI ialah Karnival Buku Ilmiah. Inilah salah satu sesi wacana buku ataupun bicara buku yang berterusan diadakan oleh penerbit IIUM. Dan pada kali ini kita bawa Dr. Mahyudin lah untuk bercakap tentang buku beliau. Assalamualaikum semua kepada penonton-penonton yang mengikuti sesi ini menerusi internet secara live dalam beberapa platform, termasuk Facebook IIUM Press dan juga MAPIM. Kami harap para penonton semua dapat menekan butang like dan share supaya sesi kita pada ini dapat diikuti juga oleh ramai rakan-rakan yang lain yang berminat dengan buku. Dan juga pada sesi ini kami akan menawarkan potongan harga lah untuk buku yang kita sedang bincangkan. Dr. Mahyudin, apa khabar? Assalamualaikum, Dr. Rusfa. Baik, Alhamdulillah. Tak ada kuliah hari ni? Hari ni tak ada, besok ada.
Terima kasih. Terima kasihlah kerana bagi kita masa untuk bercakap tentang buku ni. Sebagai permulaan, izinkan saya sedikit memberikan sedikit latar belakang tentang penulis kita, tamu kita pada hari ini, Dr. Muhyiddin Daud, yang menulis buku Internet Content Regulation, Contemporary Legal and Regulatory Issues in Changing Digital Landscape. Ini satu buku yang penting untuk kita pada hari ini. Dr. Muhyiddin adalah pensyarah bidang undang-undang di Ahmad Ibrahim Kuliah Law IIUM di kampus Gombak. Beliau berkelulusan dalam bidang undang-undang di peringkat sarjana muda, di peringkat ijazah sarjana dan juga di peringkat ijazah kedoktoran. Beliau mengajar beberapa mata pelajaran. Dan salah satu yang saya lihat, beliau mengajar subjek Information Technology Law. Ini menunjukkan bahawa minat beliau dan tumpuan beliau dalam pendidikan dan juga penulisan adalah terhadap undang-undang yang berkaitan dengan internet. Buku ini kita pilih untuk dibincangkan pada sesi kali ini hanya kerana satu sebab ya, kerana buku ini buku yang baik. Yang baik kita terbitkan pada tahun 2019 lah. Saya dapat mengesan buku ini baik sejak awal lagi kita terima buku ini daripada Dr. Muhyiddin. Begitu saya menerima manuskrip ni, saya telah menyemaknya, melihatnya dan saya berikan arahan lah, semacam arahan kepada pegawai di IIUM Press supaya menangani buku dengan baik, kerana kiranya kita dapat menghasilkan sebuah buku yang baik. Saya bercadang untuk mencalonkan buku ini dalam mana-mana anugerah buku yang ada di negara ini, dan alhamdulillah kita telah siapkan buku dengan baik dan kita telah mencalonkan buku ini untuk kategori buku ilmiah terbaik lah. Dan baru-baru ini kita dapat berita alhamdulillah daripada Sekretariat atau Universiti Maki bahawa buku Dr. Muhyiddin ini telah dipilih untuk menang dalam kategori buku ilmiah. Jadi kita ucap tahniah kepada Dr. Muhyiddin atas nanti acaranya. Majlisnya akan berlangsung bersempena dengan Pesta Buku Kuala Lumpur, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang akan kita mengadakan dalam bulan ini juga, tak lama lagi. Buku ini secara ringkasnya kontennya adalah tentang internet content regulation lah, maknanya kaitan dengan pengawalan undang-undang dan sebagainya. Nanti Dr. Muhyiddin akan menjelaskan kepada kita. Buku ini agak tebal, 367 halaman dan ditulis dalam 9 bab, dan genre-nya lah genre buku ilmiah. Ada banyak aspek yang menjadi kekuatan dan aspek yang interesting lah buku ini. Kita pada hari ini hidup dalam zaman yang melimpah dengan maklumat, information explosion lah, kedatangan maklumat. Hampir setiap saat, setiap masa kita menerima kiriman hantaran berita, maklumat, data dan ilmu pengetahuan yang dikongsikan oleh rakan-rakan dan juga kaum keluarga kita. Kadang-kadang kita ragu-ragu tentang kandungan yang mempunyai macam-macam implikasi dan risiko pada diri kita. Dan kita terima bahan tu, kadang-kadang bahan tu tak enak dan tak seronok kita lihat. Kadang-kadang bahan yang tak beradab, bahan-bahan yang mengaibkan setengah pihak, bahan palsu, bahan fitnah dan macam-macam. Tak ada sebab kurang bahan-bahan yang bermanfaat pada kita. Jadi nanti kita mungkin dapat dengar daripada kupasan Dr. Muhyiddin apa nasihat beliau tentang fenomena yang kita hadapi sekarang ni. Dan pada masa yang sama, kandungan bahan yang kita terima itu selalunya berisiko juga kepada kita sebagai orang awam, dan kita perlu mengetahui dan memahami tentang status bahan-bahan itu dan juga apa yang kita patut lakukan, apa peraturan-peraturan yang ada dan larangan yang ada supaya yang berkait dengan undang yang kita patut maklum, fahami dan berbuat sesuatu untuk menghindari apa yang buruk daripada berlaku pada diri kita. Dan kalau kita mengetahui undang-undang yang ada, kita akan berasa selamat kerana kita bolehlah mengambil langkah-langkah tertentu untuk menjauhi diri kita daripada terkait dengan melakukan kesalahan dalam undang-undang. Oleh itu kita mesti mengetahui bagaimana untuk menapis sesuatu bahan yang tidak baik, tak sesuai dan tak berkaitan dengan kita. Mungkin Dr. Muhyiddin akan menjelaskan perkara ini. Jadi untuk lebih lanjut, kita serahkanlah kepada Dr. Muhyiddin untuk mengenalkan buku beliau
supaya kita dapat bercakap, dan nanti akan kita buka sesi ini kepada soal jawab pada penonton semua. Silakan Dr. Mahidin. Baik, terima kasih Dr. Rusfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton. Terima kasih Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia dan IIUM Press kerana memilih pertamanya menjemput saya untuk berkongsi sedikit tentang buku ini. Dan saya rasa sejujurnya Dr. Rusfa, saya rasa saya belumlah layak untuk anugerah yang begitu besar ini. Ramai lagi scholar lain di luar sana yang saya percaya lebih layak, tapi terima kasih anyway kerana memilih karya saya ini. Tajuk ini Internet Content Regulation atau pengawal seliaan internet ni, saya fikir merupakan satu yang begitu menggusarkan Dr. Rusfa, menggusarkan para bukan saja pengamal undang-undang tetapi yang menyelia perkhidmatan internet seperti internet service provider, macam kita ada beberapa syarikat macam TM dan sebagainya. Bukan saja itu tetapi kita macam Malaysian Communication and Multimedia Commission, itu pun antara autoriti yang mengawal selia internet di Malaysia. Jadi ini isu yang saya fikir dia macam tak habis Dr. Rusfa. Dia memang semenjak adanya internet ni sehingga sekarang kita dah mula cakap pasal 5G dan sebagainya. Jadi dia sentiasa berlega-lega lah di ruang perbincangan kita, dan memang cukup ramai orang yang terkesan dengan kandungan negatif di internet. Secara ringkasnya saya ingat kalau saya boleh macam menjawab sikit soalan Dr. Rusfa tadi tu, bila orang cakap tentang kandungan yang negatif di internet ni, boleh dikategorikan kepada dua lah. Satu risiko yang contact risk atau risiko dari segi kandungan itu boleh menyebabkan kecederaan kepada fizikal contohnya, dan kedua content risk atau risiko dari segi kandungan itu. So kalau dari segi contact itu maknanya apa yang kita alami atau kita berinteraksi di internet ni memberi kesan secara langsung kita di dunia nyata ni. Sebagai contohnya, saya boleh ambil satu, macam sekarang ni banyak penipuan siber lah, penipuan kan. Jadi orang buat transaksi online dan sebagainya, lepas tu di scam atau ditipu, dan kesannya di dunia nyata kehilangan duit, kadang-kadang kehilangan reputasi dan sebagainya. Tapi yang juga saya fikir begitu memberi kesan negatif adalah dari segi kandungan itu tersendiri. Kandungan yang positif itu banyak, tetapi kandungan yang negatif itu pun turut mengancam, memberi ancaman kepada kita lah secara umumnya, pengguna-pengguna internet. Banyaklah Dr. Rusfa kandungan yang illegal yang contohnya macam pornografi, contohnya macam fake news, saya ingat kandungan berkenaan keganasan dan sebagainya. So, ini semua sebenarnya memberikan cabaran lah kepada kita dalam membangunkan masyarakat dan juga negara pada masa kini. Jadi itu saya punya respon Dr. Rusfa lah. Tadi Dr. Mahidin cakap bahawa dengan adanya internet ni berlaku perubahan yang banyaklah tentang kontennya, apps-nya dan sebagainya. Dan kerajaan kita dah sejak zaman Dr. Mahathir Memerintah lagi, mereka dalam wawasan 2020 dah meletakkan asas dan hala tuju lah tentang internet ni. Tapi wawasan 2020 dah berlalu kan. Sebahagiannya kita tak dapat capai, mungkin kerana pantas internet tu. Jadi bagaimana pada pandangan Dr. Mahidin, ataupun sasaran-sasaran yang tidak tercapai dalam wawasan 2020 itu dapat diteruskan, apa patut dilakukan oleh kerajaan ataupun oleh masyarakat, semua pihak, untuk memastikan bahawa kita ni tak ketinggalan dalam semua hal lah, terutama yang berkaitan dengan undang-undang, supaya kita ni dilindungi lah, orang awam dilindungi dan syarikat-syarikat semua pun dapat bergerak
dengan berjaya lah untuk gangguan daripada internet. Bagaimana? Ya. Kalau kita imbas semula, Wawasan 2020 ni telah diperkenalkan pada tahun 1951 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada ketika itu beliau Perdana Menteri. Jadi sekarang dah macam Dr. Rusfah kata, sekarang dah 2021, semua orang bertanya apa jadi dengan Wawasan 2020? Adakah terkubur begitu saja? Dan dengan pergolakan keadaan semasa yang berlaku di Malaysia ini, kita mendapat pelbagai persoalan lah tentang apakah the way forward atau masa depan. Jadi kalau kita boleh imbas semula, Wawasan 2020 ni dia sebenarnya wawasannya begitu berjiwa besar, yang mana dia hendak wawasan ini dia nak membangunkan satu masyarakat yang demokratik, yang matang, yang mana kita membuat tindakan ataupun sesuatu itu berdasarkan maklumat, satu informed decision ataupun kita panggil informed society. Jadi dalam konteks ini terdapat banyak usaha-usaha dan polisi telah dirangka, antaranya kalau saya boleh sebut National IT Agenda Malaysia Super Corridor yang sedang pun berjalan pada masa kini, dan sekarang ada pula inisiatif macam Iskandar Malaysia dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya dia langsung daripada usaha-usaha yang telah dirangka pada masa Wawasan 2020 ni. Dan tujuan bila kerajaan ataupun kita membangunkan infrastruktur untuk menyokong supaya bolehnya ataupun boleh adanya lebih banyak saluran maklumat dicapai oleh masyarakat. Jadi tidak boleh tidak, maknanya internet, buku sudah tentunya, buku adalah medium yang berterusan yang kita publish. Contohnya buku saya ni, walaupun saya bercakap tentang internet, tetapi kita masih lagi menulis dalam buku, tetapi kita juga menambah ataupun mengembangkan lagi medium untuk menyalurkan maklumat itu melalui internet. Jadi kita nampak mulai tahun 1991 sehingga tahun 2000 ke 2010 onwards sampai sekarang, kita nampak masyarakat mula cakna tentang sumber ilmu, sumber maklumat yang mereka dapati, dan macam sekarang ni Dr. Rusfah, kita tengok Wawasan 2020 dah pun berlalu. Jadi dalam buku saya ni saya ada sebut, saya ada kupas pada peringkat pengenalan tu. Kita dah nampak yang okey, 2020 ni dah dekat. Jadi bila sampai, kita tak jangka pandemik ini tiba-tiba saja berlaku, dan okey, suddenly 2020 kita semua rupanya duduk di rumah, dan dalam pada 2020 ini rupanya ada hikmah di sebalik COVID ini. Kalau dari segi teknologi maklumat ni, semua orang perlu duduk di rumah, bekerja dari rumah. Jadi secara langsung atau tidak langsungnya kepentingan internet itu dilihat begitu menonjol di masa pandemik ini, kerana kita nak mengurangkan sentuhan dan sebagainya. Jadi kerajaan dan juga pihak berwajib, dan saya ingat inilah stakeholder yang berkaitan internet, perkhidmatan internet ni, diberikan satu expectation yang begitu tinggi untuk memastikan internet akses di Malaysia ini tip-top, atau at least orang kata boleh digunakan untuk bekerja dari rumah. So ini sebenarnya dia sebenarnya macam melonjak lagi apa yang Wawasan 2020 cuba capai, dan saya fikir moving forward 2030 adalah wawasan kemakmuran bersama, yang mana dia punya hala tuju kita nampak lebih kepada merealisasi SDG dan ke arah masyarakat yang membangun, maknanya dia meneruskan lagi kesinambungan pembangunan itu. Dan saya fikir bila berlakunya pandemik COVID ini, kita nampak sekarang ni tiba-tiba saja jalur lebar boleh, benda yang dulu kita kata tak boleh ataupun sukar, sekarang perlu dilakukan untuk berbagai tujuan, bekerja, belajar dan sebagainya. Jadi saya lihat
kita insya-Allah kita dalam laluan atau haluan yang betul untuk kita mencapai masyarakat yang maju dalam tempoh tahun yang mendatang lah. Dr. Mahyudin ni dia anda bertumpuan kepada regulation. Apakah akta ataupun undang yang berkaitan yang dengan perubahan dalam internet? Maknanya dalam internet ni dia satu dunia lain daripada dunia realiti. Di situ ada orang yang baik, ada orang yang memanipulasi lah undang-undang yang ada. Bagaimana apakah undang-undang ataupun akta yang terkesan oleh amalan, perbuatan dan tindakan aku yang tangan yang mengambil kesempatan pada kelemahan atau loophole yang ada dalam undang-undang kita yang perlu dilihat oleh pengubah undang-undang. Adakah undang-undang tertentu yang perlu dikemas ini atau diperbarui? Ya, terima kasih Dr. Rusfah. Dalam buku saya ini saya ada juga membincangkan tentang tadi kita mula dengan menganalisa ke mana seterusnya wawasan 2020 ni dan macam mana teknologi maklumat ini memberi respon lah kepada isu-isu internet dan sebagainya. Dan bila moving forward kepada diskusi dalam buku ini, saya lihat bila dia punya framework ataupun keadaan semasa ini kita nak mencapai negara maju dan sebagainya, kita didatangkan dengan cabaran, pelbagai cabaran. Antara yang disebut di dalam buku adalah cabaran yang berkisarkan kepada kandungan di internet, yang seperti mana yang saya sebut lebih awal tadi. Jadi ada juga dinyatakan bahawa dari segi kandungan internet ini, semasa internet ini diperkenalkan, saya fikir ada sedikit perbincangan di parlimen lah pada ketika itu, yang mana YB di parlimen pada masa itu dia bimbang semasa kita nak membuat satu akta untuk mengawal selia internet, iaitu dinamakan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi ini sebenarnya satu akta yang digubal untuk mengawal selia industri komunikasi dan multimedia. Jadi antaranya orang kata komponen antara di dalam tu adalah pengawal seliaan internet, dan kalau kita lihat sebenarnya YB yang berbahas pada ketika itu dia telah menunjukkan kebimbangan tentang kandungan negatif di internet. Antaranya secara ekspresnya telah disebutkan macam kandungan negatif macam pornografi lah. Apa perlu kita lakukan jika anak-anak terdedah kepada kandungan sebegini? Sebab itulah mulai adanya multimedia super koridor dan sebagainya tu, undang-undang berkaitan contoh komunikasi dan multimedia telah dikenalkan. Satu lagi kalau saya boleh sebut Computer Crime Act 1999, itu adalah undang-undang yang mengawal selia hal-hal berkaitan hacking dan sebagainya, keselamatan siber. Jadi kan undang-undang ini dia sudah mula ada sejak tahun 1998 ke atas. Tetapi saya kalau dalam buku ni saya cuba kupas apa dia risiko dia. Contoh-contoh risiko tu adalah dari segi fake news, yang mana kita sedang hadapi perkara ini sekarang, dan memang belum ada satu solusi yang orang kata betul-betul berkesan untuk menangani kandungan palsu ini. Dan antara solusi itu seperti yang dicadangkan oleh undang-undang adalah kriminalisasi lah, kita criminalize
penyebaran berita palsu contohnya. Dan bukan undang-undang saja sebenarnya yang perlu kita perkukuhkan, aspek lain seperti IT, penggunaan apps, penggunaan artificial intelligence, machine learning perlu digerakkan bersama, termasuklah saya ingat sokongan keluarga, ibu bapa di rumah dalam memantau penggunaan internet. So ini semua sebenarnya satu ekosistem yang perlu kita bina dari peringkat kerajaan, dari peringkat NGO, dalam konteks kita panggil sebagai co-regulation lah, kawal selia bersama. Jadi kita pun kalau lihat di dalam Akta Komunikasi Multimedia, lebih dia menggalakkan kita agar membuat self-discipline atau self-regulation. Jadi kita maknanya industri dan stakeholder dan sebagainya, kita perlu memainkan peranan kita untuk memastikan okey, kalau undang-undang memastikan hal-hal yang illegal ini kita cuba ban, maknanya kita make it criminal lah. Dan kalau dari segi IT-nya mungkin kita boleh design software ataupun filter sistem tertentu supaya dia sesuai dengan kita punya kehendak dan keperluan negara kita. Banyak yang ada saya komen dalam buku saya, banyak yang kita lihat sebenarnya kita lebih pada mencedok saja software yang telah dibuat oleh negara barat contohnya. Jadi ada filter setting tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Malaysia. Jadi itulah sebenarnya kepentingan kita untuk kita explore, kita teroka. Sekarang pun banyak dah saya ingat geran-geran diberi oleh bukan saja badan kerajaan tetapi badan swasta untuk membangunkan apps yang boleh orang kata mengurangkan, kalau nak kata terus mensifarkan risiko ini mungkin sukar, tetapi sekurang-kurangnya kita meminimalkan exposure kita kepada kandungan-kandungan yang berisiko. Jadi undang-undang saya fikir perlu sentiasa dikemaskini dari masa ke semasa. Macam sekarang orang banyak cakap pasal cyberbully contohnya, cyberbully dalam proses untuk kita adakan suatu akta supaya kita boleh kawal selia cyberbully. Cyberbully ada satu contoh yang mana benda tu berlaku di Facebook, di social media dan sebagainya. Kadang-kadang kanak-kanak yang buat ataupun remaja, orang dewasa pun ada, Dr. Roswa kena bully. Jadi orang kata ini adalah satu risiko yang dia berlaku di dalam dunia maya, tetapi hasil dia tu ataupun dia punya impak dia tu berterusan sehingga di dunia nyata. Dan perbahasan tentang sama ada cyberbully ini perlu kita jadikan dia kesalahan jenayah atau tidak masih lagi berjalan, panjang ceritanya. Jadi kita harap sesuatu dapat dilakukanlah supaya kita tidak lagi orang kata terbabit dengan perkara-perkara negatif sebeginilah. Because kita moving forward, kita nak tengok negara jadi negara maju, masyarakat jadi masyarakat yang berilmu, berakhlak tinggi, berakhlak mulia. Tetapi jika sumber maklumat yang kita dapati ni pun orang kata berisiko untuk salah dan sebagainya, jadi ini perlu kita sama-sama benteraslah. Jadi itu sedikit sebanyak yang telah dibincangkan dalam buku saya. Maknanya kita cuba tengok juga approach negara lain, Dr. Roswa, contohnya macam di South Korea yang katanya begitu maju dengan teknologi. Kalau contoh di social media, Dr. Roswa, pernah usaha oleh kerajaan Korea Selatan lah. Mereka cuba because pada masa itu lebih kurang dalam 2012, 2010, 2012 macam tu, di media yang popular, forum-forum popular ni banyak berlaku orang cuba buat defamation, dia memalukan lah. Jadi bila sampai mana terlalu banyak kes-kes defamation ni,
sampai ada yang artis contohnya dia bunuh diri kerana cyber defamation. Jadi kerajaan pada ketika itu dia fikir okey, dia dah ada undang-undang yang mana dia dah halang ataupun prohibit defamation, tetapi it seems like benda tu sentiasa berlaku. Jadi dia cuba menggunakan platform teknologi. Jadi siapa-siapa yang nak login ataupun nak membuat komen dalam platform yang popular seperti contohlah kalau saya sebut Korea Facebook dan sebagainya, mereka perlu memasukkan nombor IC mereka di dalam website tersebut. So sedikit verification yang mana nombor IC perlu dinyatakan lah. Jadi perkara itu menimbulkan isu yang mana telah ada kes mahkamah yang dibawa untuk mempersoalkan teknologi inilah. Jadi bila sampai ke mahkamah Constitution Court of Korea pada 2012 meneliti isu itu, dia mendapati tindakan sebegitu membuat apps yang mana kita kena masuk IC sebelum kita membuat komen kita di online itu didapati melanggar privacy dan free speech lah. Jadi itu kalau tengok perlembagaan Korea lah. Jadi kalau apakah perkara tersebut kalau kita compare dengan perlembagaan kita, apakah ia boleh diadapt atau ditiru atau sebagainya, itu kita kerana kes begini tak masuk lagi dalam mahkamah kita. Jadi kalau ikut apa yang ada pada ketika ini, Mahkamah Persekutuan kita dia akan menganalisa atau interpret Federal Constitution kita itu mengikut kita punya acuan tempatan kita. Jadi dia tak akan tengok acuan Korea ke, acuan UK ke. Jadi ini sebenarnya menarik bila kita punya internet mula, mahkamah kita pun mula online sekarang ni because of the pandemic. Saya lihat mula banyak keputusan-keputusan mahkamah yang tinggi-tinggi macam Federal Court, dia mula menganalisa isu kaitan dengan cyber ni, dan kita lihat jurisprudence dia mula berkembang dan kita nampak macam mana mahkamah menilai. Contoh kes terbaru macam Malaysia Kini yang kita lihatlah, Malaysia Kini didapati bersalah kerana menghina mahkamah. Jadi situ sebenarnya dalam kalau kaitkan sikit dengan discussion dalam buku saya ada menganalisa sejauh mana sebenarnya tugas atau liability internet service provider atau kita panggil macam internet intermediary, orang yang memberi, macam orang tengah yang memberi servis untuk akses internet ini. Jadi kalau ikut perundangan semasa ini, kita dapat lihatlah macam kes Malaysia Kini ini, kalau dia ada macam satu editorial power untuk mengawal konten komen-komen yang keluar itu, dan dia ada power untuk memilih mana komen yang nak keluar, mana yang tak keluar. Jadi dalam situasi sebegitu, mahkamah kata dia perlu lebih berhati-hatilah dalam memilih komen yang nak keluar tu. So dalam kes ini didapati bersalah tu kerana gagallah Malaysia Kini melakukan yang sepatutnya. Jadi yang tu insyaAllah kalau ada rezeki buku lain. Terus Pak. Setakat itu dulu. Saya rasa berdasarkan contoh-contoh yang diberi oleh Dr. Mahyudin tu, kita nampak ada perbezaan lah antara Korea, pelaksanaan undang-undang di Korea dengan Malaysia dalam hal memberi komen kan. Di Korea perlu ada nombor IC untuk beri komen supaya orang yang beri komen itu yang diambil tindakan. Di Malaysia orang saya rasa perlu ada dalam editorial disebut self censorship lah. Maknanya censorship itu dibuat oleh editor akhbar yang berkenaan dengan membenarkan hanya soalan-soalan yang tidak memberi risiko kepada media dibenarkan masuk kan. Jadi apabila mereka membuat censorship itu dan apabila komen-komen itu memberi kesan kepada imej kerajaan dan dibawa ke mahkamah, memang dalam konteks kita media itu telah disabitkan dan mereka terpaksa bayar denda RM500,000 baru-baru ini kan. Okey, nampaknya kita dah mula terima soalan daripada Faris Nur Azam.
Salam Dr. Berkaitan cabaran internet semasa, bagaimana untuk kita sebagai ibu bapa untuk mengawasi penggunaan internet yang kini mudah dicapai terutama dalam kalangan kanak-kanak lah. Itu soalan daripada kita. Terima kasih Cik Faris. Saya fikir sekarang dalam tempoh pandemik ini memang dah jadi keperluan lah untuk PDPR berlaku di rumah dan sebagainya, dan ibu bapa dah mula membeli gadget-gadget seperti handphone untuk kelas online ya. Dan ini berlaku di semua peringkat, sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampai universiti lagi lah, memang hari-hari online. Jadi saya fikir sebenarnya perlu ibu bapa perlu cakna dengan apa yang anak-anak akses. Mungkin kita semua banyak dah dengar lah pasang internet filter di rumah, tetapi kalau kita lihat dari segi perundangannya, pemasangan filter internet ini bukanlah sesuatu yang wajib, bukan sesuatu polisi kerajaan ataupun penapisan internet yang wajib lah. Jadi dia masih lagi pilihan, dan ada juga sebenarnya internet filter yang bagus sikit, kita kena bayar lebih sikit untuk dapatkan yang bagus sikit. So saya dalam buku saya ni, kalau saya kaitkan balik, kita perlu mungkin untuk mengurangkan lagi risiko ancaman kandungan yang negatif ini, mungkin perlu satu orang kata standard setting mungkin perlu dibuat di peringkat dasar supaya pemasangan internet filter ni mungkin boleh dijadikan sesuatu yang bukan sekadar optional, tetapi mungkin kita naik sikit kepada recommended. Mungkin kalau nak kata kerajaan nak supply semua free filter ni, mungkin yelah, kalau nak kata ni nak supply COVID ni, vaksin ni pun nak ambil masa kan. Jadi yang macam komputer ni berjuta-juta komputer, tak tahu dalam setiap rumah ni kan. So mungkin kita boleh mula dengan pemberian filtering software secara percuma atau diskaun. Jadi itu maknanya boleh dipasang ataupun diinstal di komputer masing-masing. Itu satu, saya fikir. Kedua, mungkin macam saya ingat banyak juga orang kata set satu time limit, screen limit untuk anak-anak. Dan juga mungkin anak-anak tu kalau dia guna internet, mungkin kita minta mereka duduk di ruang tamu yang mana parent pun boleh nampak apa yang anak-anak tu akses lah. So tu sedikit tips lah dari saya untuk mungkin menangani, untuk ibu bapa lah menangani isu inilah. Terima kasih Dr. Mahyudin. Baru-baru ini ada isu apps yang tak berapa sesuai untuk masyarakat lah. Untuk lebih tepat, apps yang berkaitan dengan sugar daddy dan sebagainya dah dihalang oleh kerajaan. Jadi sejauh mana kerajaan, Suruhanjaya Komunikasi Masa Media, MIMAH dan sebagainya mempunyai kuasa untuk menghalang, menyekat dan menapis bahan-bahan ini, menutupnya ya. Sebab saya pernah ada kawan-kawan daripada China misalnya, mereka tak ada WhatsApp. Jadi kita tak boleh kontak dengan dia melalui WhatsApp, mereka ada WeChat misalnya. Nah, dia ada satu soalan lagi daripada daripada penonton kita, daripada Halizah Syukur. Apa pandangan doktor akta berita palsu yang telah dimansuhkan, memandangkan berita palsu di internet mudah tersebar? Ya, baik, terima kasih. Yang macam Dr. Rusfa tanya tadi tu, betul lah, sugar daddy dan app-app yang sebegitu, dia bukan baru pun apps macam tu, dah ada lama dah, dan mungkin baru-baru ini diviralkan kerana melibatkan dikatakan melibatkan ramai pelajar IPT yang menjadi mangsa lah kepada perkhidmatan sebegini. Tetapi ialah satu persoalan yang saya ingat perlu dikaji dan dilihat lebih lanjut. Adakah data yang ditunjukkan oleh yang dikatakan melibatkan pelajar IPT itu betul kan? Itu kita tak tahu pun, tiba-tiba saja statistik itu keluar dan ada IPT tertentu yang terlibat lah. Jadi kalau ikutkan MCMC atau SKMM, dia telah pun mengambil tindakan untuk menyekat laman web itulah, dan ini boleh dilakukan di bawah peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia, dan mereka telah pun lakukan. Tetapi Dr. Rusfa, macam saya katakan tadi,
dan juga telah disebut dalam buku saya, risiko ini dia memang you boleh block, tapi ada saja cara untuk dia bypass block itu dengan teknologi tertentu, dia boleh bypass. Jadi ini okeylah, kerajaan ambil, anyhow kerajaan perlu ambil sesuatu tindakan. Maknanya kalau dia tak block, nanti terus menerus orang mengakses. Tambahan pula dah jadi viral, lagi pula orang lagi laju pula orang cari. Contohlah. Jadi dia perlu buat sesuatu. Jadi blocking itu mungkin saya lihat itu adalah temporary measure lah, atau tindakan sementara waktu, supaya investigation, polis dan sebagainya boleh dijalankan, untuk memastikan siapa yang bersalah tu dihadapkan ke muka pengadilan lah. Jadi itu sebenarnya undang-undang untuk membuat itu ada. Tapi sekarang ni nak mengaitkan yang macam soalan daripada Puan Hariza ni, atau berita palsu dimansuhkan semua ni, saya sebenarnya mengikuti dengan rapat lah isu atau berita palsu ni, dan juga saya berhubung langsung dengan pegawai di Suruhanjaya Komunikasi tentang perkembangan terkini lah tentang ATA ini. Masa dia mula-mula diperkenalkan itu, dia nampak macam satu akta yang cuba nak kawal kita punya kebebasan bersuara, sebab dia punya mungkin dia punya aura masa dia masa ia diperkenalkan tu agaknya tengah suasana politik tengah panas. Jadi bila keluar je satu akta macam ni, orang ingat ini memang dikatakan macam satu senjata politik lah untuk silent orang daripada berkata-kata di social media. Kemudian bila berlakunya pertukaran kerajaan, ini menjadi satu agenda utama kerajaan pada ketika itu, untuk dimansuhkan. Jadi kejap aja bawa masuk balik parlimen, dah sejak akhir 2019 dah dibubarkan. Dimansuhkan akta ini. Jadi bila akta ni tak ada, untuk makluman penonton, akta berita palsu ni dia basically untuk criminalize ataupun prohibit circulation of fake news lah, ya. Dan saya lihat sebenarnya akta ni dia begitu spesifik kepada mencegah dan juga langkah-langkah untuk mengawal penyebaran berita palsu ni. Antara yang unik tu contoh macam contoh saya ingat dia mengambil pendekatan teknologi, Dr. Rosfa, yang mana dia kalau contoh didapati ada sesuatu berita palsu itu disebarkan, boleh sebenarnya membuat ex parte application kepada mahkamah untuk kita turunkan sesuatu berita itu. Jadi sementara menunggu siasatan sama ada berita tu betul ke palsu, jadi apa-apa hal pun akta ini dia benarkan kita untuk take down dulu, you turunkan dulu, nanti bila siasat katalah didapati sebenarnya berita tu betul, jadi bukanlah berita palsu, jadi boleh dinaikkan balik. Jadi mekanisme itu diiktiraf oleh akta ni. Tetapi saya ingat fokus dia, maknanya ahli parlimen mungkin tak nampak itu dia punya dia punya strong point akta itu. Jadi dia lihat adalah kekaburan di definisi dia itu semua. Saya ingat sebenarnya benda itu boleh diperbaiki. Mana ada akta yang manusia buat ni perfect. Jadi kita baiki dari masa ke masa, tapi unfortunately pada ketika itu mereka rasa perlu dibubarkan dengan segera. Jadi dia dah bubarkan lah. Jadi bila dah bubarkan tu, sebenarnya masih ada di dalam Seksyen 233 Akta Komunikasi, masih ada peruntukan yang tidak membenarkan penyebaran dan juga publication of false content lah, atau fake news ni. Hukumannya masih sama, maksimum 50,000 ataupun denda di penjara. Cumanya kita lihat Seksyen 233 ni dia lebih general, nature dia general untuk menghalang penerbitan yang illegal lah, ataupun yang penggunaan network secara tidak wajar. Itu dia punya keyword dia kat situlah. So in a way sebenarnya ada saja kes mahkamah yang disiasat di bawah 233 ni. Tapi saya lihat dia tidak begitu spesifik, dan dia tak ada langkah-langkah macam yang saya sebut tadi tu.
take down ya dan sebagainya, that one dia tak ada. Jadi lebih general. Dan ada juga kalau sifatnya tu lebih kepada arah nampak macam niat-niat jenayah, boleh je polis siasat di bawah 505 kanun kesiasaan. Tetapi kita nampaklah sebenarnya memang undang-undang ni ada akta berita palsu memang dah dibubar, ada akta lain. Tapi the number of fake news ni semua ni dia tak menurun pun. Dia masih dia depend pada keadaan semasa. Kalau ada cerita-cerita hot, dia akan meningkat. COVID ni sendiri pun merekodkan begitu banyak fake news yang sebenarnya .my dah rekodkan lah. Jadi itu saya kata, berbalik pada perbincangan dalam buku saya ni, dia memang risiko di berterusan dan perlu kita sentiasa update lah perundangan kita ni. Okey, terima kasih. Kemudian ada satu lagi mungkin di soalan terakhir lah, bagi kita panjang juga. Apakah kerajaan tak punya undang-undang khas untuk melihat semua jenis laman web porno seperti beberapa negara yang melakukannya? Daripada Zahruddin Zabidi. Baik, terima kasih Cik Zahruddin. Undang-undang khas ini sudah ada, macam saya sebut tadi, Seksyen 233 memang tidak membenarkan penerbitan bersifat porno ni, dan juga sejak pengenalan kanun kesiasaan daripada, saya ingat daripada tahun awal-awal kemerdekaan dulu pun sudah ada Seksyen 292 kanun kesiasaan untuk menghalang dan kira tidak membenarkan penerbitan bersifat lucah lah. Penerbitan di sini bila dia sebut Seksyen 292 tu, dia tak kisah buku ke online ke, semua dia kira sesuatu yang tidak dibenarkan di bawah kanun kesiasaan. So banyaklah kes-kes macam ni yang telah dibawa ke mahkamah, yang mana saya ingat sekitar awal tahun 2000 ke 2010 tu banyak blog-blog dia publish video-video lucah ni lah, yang mana kadang-kadang orang Malaysia sendiri yang dilakonkan di dalam itu. Jadi menyekat akses ini boleh dilakukan dan memang sedang dilakukan. Tetapi macam saya katalah, cabaran pada masa kini dengan handphone yang kita ada sekarang ni, kamera ada di mana-mana sekarang ni, orang boleh saja tekan di hujung jari untuk membuat kandungan. Jadi inilah mungkin menjadi satu sebab kenapa self regulation ataupun kawalan kendiri ini penting untuk kita sendiri sebenarnya, daripada diri kita untuk mengawal daripada melakukan perkara yang tak baiklah. Jadi undang-undang boleh buat, kadang-kadang orang kata kerajaan pun perlu berhati-hati dalam membuat undang-undang. Bukan kerajaan, maksud saya parlimen perlu berhati-hati supaya kita dalam Malaysia kita mengamalkan demokrasi berparlimen. Kalau kita sekat, kita nak memastikan kalau kita menyekat sesuatu sumber maklumat itu, kita perlu memastikan tidak ada maklumat yang betul-betul genuine itu disekat. Jadi kalau yang macam illegal, macam porno semua ni, okey, itu kita boleh jelas, kita boleh sekat, dan ini memang sedang dilakukan lah. Okey, terima kasih Dr. Mahyudin. Saya rasa kita dah hampir ke penghujung sesi ini. Saya buat sedikit rumusan lah tentang perbincangan kita pada hari ini. Bahawa buku yang kita bincangkan pada pagi ini adalah sebuah buku yang penting, yang wajar dibaca oleh pengamal undang-undang, pelajar undang-undang, tetapi bukan saja oleh mereka tetapi juga oleh masyarakat umum. Kerana kita sekarang berada dalam dunia realiti yang sangat terikat dengan dunia internet, yang membawa pelbagai risiko kepada kita. Buku yang kita bincang ini salah satu buku yang penting bagi kita semua untuk sedang hidup dalam dunia yang di dua alam ini. Jadi buku ini mempunyai banyak ilmu dan maklumat yang boleh kita jadikan pegangan lah untuk depan dengan pelbagai risiko dan implikasi yang kita hadapi pada hari ini. Bagi saya sebagai seorang pembaca, sebagai seorang editor, seorang penerbit, saya boleh katakan saya boleh bagi 5 bintang lah pada buku ini. 5 star lah, kerana kandungannya yang kuat, substance yang heavy gitu. Kalau orang Indonesia kata buku yang berbobot lah. Jadi terima kasih kepada Dr. Mahyudin Daud yang sudi datang berkongsi ilmu dan berkongsi tentang kandungan buku beliau
yang berkait dengan undang-undang internet yang sangat dekat dengan kehidupan kita pada hari ini kerana kita berdepan dengan pelbagai risiko dan implikasi jika kita tersilap langkah dalam perkongsian mesej dan sebagainya. Dan sesungguhnya perkongsian ini satu perkongsian yang menarik, yang bermanfaat kepada kita, berguna kepada kita kerana kita boleh mendapat banyak ilmu di sini. Kita berharap bahawa Dr. Mahyudin akan datang lagi kalau kita jemput dan teruslah menulis dan berjaya dalam kerjaya bersyarah dan bidang undang-undang, dan jangan serik untuk hantar lagi buku kepada yang baiklah kepada IIM Press. Terima kasih kepada semua penonton yang mengikuti sesi wacana buku kita ini secara live. Saya harap anda juga mendapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pegawai saya, saudara Brother Faris dan Saiful Riza yang membantu di belakang tabir menjayakan rancangan ini, dan semua staf-staf yang lain. Sampai jumpa lagi dalam wacana buku yang lain. Pada hari Jumaat ini kita akan ada satu wacana buku terjemahan pada pukul 10 pagi. Sila dapatkan maklumat daripada website ataupun Facebook IIM Press. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.